Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera. Untuk minggu ini kita akan sambung mengulang kaji masih lagi bab tingkatan 2. Okey, bab yang kelima iaitu pengangkutan di Malaysia. Okey, saya dah uploadkan seperti biasa buku teks di dalam Google Classroom. Kamu boleh buka dan rujuk bersama-sama. Okey, baik, dalam tajuk bab yang kelima, pengangkutan di Malaysia, apa yang akan kita lihat, okey, yang telah kamu pelajari pada tingkatan 2 dahulu. Okey, yang pertama kita akan lihat berkaitan dengan jaringan pengangkutan yang ada di Malaysia. Okey, contohnya seperti jalan raya, lebuh raya, landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan utama, iaitu pelabuhan kapal-kapal laut. Okey, kemudian yang seterusnya kita akan lihat juga berkaitan dengan kepentingan pengangkutan di Malaysia. Kenapa penting pengangkutan ini perlu ada di Malaysia. Kemudian yang seterusnya pengangkutan awam yang boleh kita dapati di Malaysia. Okey, kamu sendiri pernah menggunakan pengangkutan awam. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, ada 4 jenis faktor. Melalui dasar kerajaan, bentuk muka bumi, kemajuan teknologi dan juga kegiatan ekonomi. Okey, kemudian yang seterusnya, kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Okey, dan yang keenam, amalan pengangkutan secara lestari. Okey, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan amalan pengangkutan secara lestari. Okey, baik, kita teruskan. Yang pertama, pengangkutan darat yang ada di Malaysia. Okey, di Malaysia mempunyai jaringan jalan raya yang maju dan cekap. Jaringan jalan raya lebih tertumpu secara meluas di pantai barat berbanding dengan pantai timur. Okey, contohnya pembinaan lebuh raya. Okey, kegunaannya adalah untuk mempercepat dan juga memudahkan perjalanan bagi pergerakan pelbagai jenis kenderaan. Sebagai contoh, okey, lihat di bahagian peta ni. Okey, lebuh raya utama yang boleh kita dapati di Malaysia. Okey, merujuk kepada nombor-nombor yang ada di dalam peta. Yang pertama, lebuh raya Utara Selatan, lebuh raya Persekutuan, lebuh raya Kuala Lumpur Karak, lebuh raya Pantai Timur, lebuh raya Timur Barat, lebuh raya Kuala Krai, Gua Musang, Kuala Lipis, lebuh raya Tun Razak dan juga lebuh raya Pen Borneo yang masih lagi dalam pembinaan, iaitu di negeri Sabah dan Sarawak. Okey, yang akan menghubungkan kedua-dua negeri itu juga. Okey, kemudian yang seterusnya, okey, sedikit info. Organisasi yang bertanggungjawab terhadap jalan raya dan jalan kereta api di Malaysia adalah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat Malaysia, SPAD. Okey, ada tugas-tugas dia yang tersendiri dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan jalan raya, jalan kereta api di Malaysia. Okey, kemudian terdapat beberapa jenis jalan di negara kita. Jalan raya persekutuan, okey, jalan raya bandaran, jalan berturap, okey, kemudian jalan tidak berturap. Okey, ini adalah contoh di Sabah, lebuh raya Pen Borneo. Okey, satu projek infrastruktur yang terbesar. Okey, akan menghubungkan kawasan pendalaman bandar-bandar di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, ini lingkaran perjalanan dia. Okey, sangat panjang. Okey, di sini. Di Sabah lah terutamanya. Okey, kemudian yang seterusnya, kita lihat juga jaringan landasan kereta api di Malaysia. Okey, sebagai sedikit info, landasan kereta api pertama di Malaysia, iaitu dibina dari Taiping ke Port Vale. Okey, tujuannya adalah untuk mengangkut biji timah, iaitu pada zaman penjajahan British dahulu. Okey, landasan sepanjang 13 km. Okay, telah dibuka sekitar tahun 1885. Okey, baik. Pada masa kini, kita lihat
landasan kereta api utama di Semenanjung Malaysia menganjur daripada Padang Besar, daripada Perlis di sini. Okey, negeri yang paling utara, sehinggalah ke Johor Bahru. Okey, merangkumi keseluruhan Semenanjung Malaysia. Okey, kemudian landasan kereta api dari Tumpat, iaitu di negeri Kelantan, di pantai timur, menganjur ke Gemas di negeri Sembilan. Okay, menghubungkan negeri pantai timur juga, okay, dari Tumpat, Kelantan, okay, dan akan menghubungkan sehingga ke Gemas di negeri Sembilan. Okay, manakala stesen Sentral Kuala Lumpur, okay, kawasan ini adalah pusat pengangkutan rel yang bersepadu. Okay, dia akan berkumpul di kawasan stesen Sentral Kuala Lumpur, titik pertemuan. Okey, kemudian yang seterusnya, lepas. Okey. Stesen kereta api Gemas tadi, di negeri Sembilan. Okey, stesen persimpangan antara pantai timur dengan pantai barat, di Semenanjung Malaysia. Okey. Baik, yang seterusnya. Okey, perkhidmatan kereta api di Semenanjung Malaysia. Okey, seperti yang kita tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Okay. Diuruskan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, manakala di Sabah oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Okay. Di Sabah laluan dia sedikit sahaja. Okay. Okay. Seperti yang dapat lihat di kawasan peta ni, dari Tenom hingga ke Tanjung Aru, landasan kereta api di Sabah. Okay. Kawasan ini sahaja yang ada landasan kereta api. Okay, kemudian yang seterusnya, pengangkutan udara dan air di Malaysia. Okay, pengangkutan udara dan air, lapangan terbang antarabangsa yang boleh kita dapat di Malaysia. Okay, ada 6, keseluruhannya ada 6. Lapangan terbang antarabangsa Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Okay, kemudian lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, dan di KL ni ada 2. Dua terminal lapangan terbang, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2. Okay. Kemudian lapangan terbang antarabangsa Senai di negeri Johor. Okay. Yang seterusnya di Sabah dan Sarawak, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, dan juga lapangan terbang antarabangsa di Sarawak, di Kuching. Okay. So secara keseluruhannya Malaysia mempunyai 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik, iaitu penerbangan dalam negara sahaja, dan juga 18 padang terbang. Okay, padang terbang ni hanya untuk kegunaan kapal-kapal terbang yang bersaiz yang kecil. Okay. Baik, yang seterusnya, pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia. Okay, itu jalan laut. Okay, pelabuhan di Pulau Pinang, pelabuhan Kuantan, kemudian pelabuhan Kelang, okay, dan juga pelabuhan Tanjung Pelepas. Okay, ini kawasan Semenanjung Malaysia. Okay, ciri-ciri pelabuhan perlu berada di kawasan perairan yang terlindung, yang selamat. Okay, daripada bencana-bencana alam semula jadi yang melibatkan kawasan perairan laut. Mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain. Okay, mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan sokongan. Okay. Baik, fungsi-fungsi bagi setiap pelabuhan ni kamu boleh lihat. Di Pulau Pinang, apa fungsi pelabuhannya, Kelang, Kuantan, dan juga Tanjung Pelepas. Ini di bahagian Semenanjung Malaysia sahaja. Kemudian di Sabah dan Sarawak juga mempunyai pelabuhan dia. Di Sabah, pelabuhan kontena Teluk Sepanggar. Okay. Kemudian di Sarawak, pelabuhan Bintulu. Okay, ini Sabah dan Sarawak. Sabah ada satu, Sarawak pun ada satu. Dan di Kuching juga ada satu pelabuhan yang menggunakan laluan kapal laut. Kemudian pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam, bas, taksi, LRT, MRT, ETS dan sebagainya. Okay, jalan raya. Okay, penggunaannya bas, taksi, e-hailing, Grab car,
Apa lagi? Ada banyak lagi penggunaan e-hailing pada masa kini. Kemudian jalan kereta api, rail yang bersepadu, monorail, KTM, LRT, MRT, ERL, ETS dan sebagainya. Kemudian udara, kapal terbang, pengangkutan air, feri dan bot. Di Pulau Pinang juga ada feri dan bot. Kemudian faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan awam di Malaysia. Faktor yang pertama, kamu dah belajar sebelum ni. Yang pertama adalah faktor daripada bentuk muka bumi. Terperinci dia kamu boleh lihat bacaan kamu sendiri kamu dah belajar pada tingkatan 2. Tanah tinggi, tanah pamah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor teknologi. Kemudian faktor yang ketiga, dasar-dasar daripada kerajaan. Sebagai contoh, kerajaan memperlukan 55 bilion untuk melaksanakan projek East Coast Rail Line ECRL yang menghubungkan Lebah Kelang ke Pantai Timur Semenanjung Malaysia pada bajet 2017. Itu salah satu contoh bajet dasar-dasar kerajaan. Kemudian faktor kegiatan ekonomi yang dijalankan di sesebuah kawasan tersebut juga mempengaruhi kepada pembinaan jaringan pengangkutan. Seperti kawasan-kawasan yang mempunyai petroleum, untuk penghantaran barangan-barangan dan sebagainya. Itu kita panggilkan sebagai kegiatan ekonomi. Kemudian kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Yang pertama, membawa penumpang dan barangan. Yang kedua, membangunkan bandar satelit, meningkatkan sektor perniagaan, mempertingkatkan darjah ketersampaian, membangunkan wilayah koridor ekonomi, membangunkan kawasan sekitar dan sebagainya. Maklumat-maklumat terperinci ni kamu boleh lihat secara terperinci. Kepentingan pengangkutan udara, menggalakkan integrasi nasional, menghubungkan Sabah dan Sarawak, meningkatkan darjah ketersampaian, menghubungkan kawasan-kawasan yang jauh supaya lebih dekat, jarak yang lebih pendek masanya. Kemudian kepentingan pengangkutan air, menghubungkan kawasan pendalaman, membawa penumpang dan barangan, mengendalikan urusan perdagangan. Manakala kepentingan pengangkutan awam di Malaysia, kurangkan kesesakan lalu lintas, memajukan industri pelancongan, mengurangkan kos, kemudian meningkatkan darjah ketersampaian, mengurangkan pencemaran udara dan juga mewujudkan peluang pekerjaan. Amalan pengangkutan lestari. Kepentingan sistem pengangkutan lestari tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan awam, bagi mengurangkan hakisan, meminimumkan kemusnahan flora dan fauna, mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara, mengelakkan kesesakan lalu lintas dan juga mengurangkan kos bahan api. Kamu boleh lihat amalan-amalan pengangkutan lestari, penggunaan kereta elektrik dan hybrid, berkongsi kereta dan sebagainya, penggunaan pengangkutan awam, bas, kereta api dan sebagainya. Dan kesimpulannya, kita boleh lihat kepentingan pengangkutan di Malaysia, kemudian pengangkutan darat, pengangkutan udara, pengangkutan awam, faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan, amalan pengangkutan lestari, kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. So kita dah buat secara ringkasan, secara keseluruhan, ulang kaji bagi bab yang kelima, iaitu pengangkutan, untuk bab tingkatan 2. Maklumat-maklumat terperinci kamu boleh lihat pada setiap huraian-huraian dia. Selepas ni saya akan berikan latihan-latihan yang berkaitan dengan bab ini. Kamu boleh rujuk buku teks yang saya muat naikkan dalam Google Classroom. Baik.